Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi yang ceria. Malam tadi hujan ya. Saya ingin menyentuh perkara asas saja pagi ini tentang bagaimana ataupun apakah yang dikatakan sebagai kurikulum yang terbaik. Okey. Saya nak bawa dulu kepada luar negara. Okey, sama ada di UK ataupun di Australia atau Switzerland, England. Okey, mereka mempunyai apa yang mereka namakan sebagai national curriculum. Kurikulum kebangsaan. Kerana apa? Kerana kurikulum tersebut akan dilaksanakan mengikut autonomi setiap negeri. Okey, contohnya di Australia mereka ikut national curriculum, tetapi pelaksananya berbeza dari segi pendekatan. Katakan di South Australia, okey, mereka ada autonomi sendiri untuk mengimplementasi kurikulum tersebut dalam konteks locality. Jadi sebab itulah, atas dasar itulah national curriculum itu berbentuk terbuka, hanya memberikan skop-skop besar saja, tema-tema besar saja yang perlu dicapai oleh setiap negeri. Okey, itu sifat national curriculum. Dan nampaknya pendekatan itu telah berjaya dioptimumkan oleh negeri-negeri dan mereka berada dalam ranking tinggi di peringkat antarabangsa. Okey, dalam konteks Malaysia, semangat yang sama boleh dipelajari. Okey, iaitu membina DSKP yang meletakkan skop-skop utama sahaja, tidak terlalu detail, kerana ada juga, walaupun dia dilaksanakan secara seragam seluruh negara oleh setiap negeri, tetapi masih lagi ada elemen-elemen locality, okey, yang disebut pembelajaran terbeza, yang memerlukan guru membuat modifikasi supaya matlamat skop-skop besar tersebut dicerahkankan mengikut kesesuaian murid. Okey, di mana murid-murid yang sederhana, yang normal, seluruh negara dapat mengikutinya dengan baik. Tahun 1 sebagai contoh, kita tahu bahawa prasekolah bukan suatu yang diwajibkan dan bukan juga suatu yang seragam seluruh negara, apatah lagi di kawasan-kawasan yang terpencil. Maka silibus tahun 1 perlu mengambil kira mereka yang worst scenario, yang tidak menguasai 3M, supaya silibus tahun 1 itu bukan silibus yang mengejutkan mereka-mereka yang disadvantages ini. Okey, berikan skop yang agak besar supaya mereka-mereka yang telah pun menguasai 3M boleh meneruskan pembelajaran dengan pendekatan yang maybe lebih banyak kepada teks dan juga pengiraan. Tetapi mereka-mereka yang tidak menguasai 3M boleh mencapai objektif yang sama, tapi dimulai dengan asas-asas yang lebih yang asas-asas pengiraan, asas-asas literasi dan numerasi terlebih dahulu. Okey, kita ada 6 tahun untuk membuat adjustment supaya mereka ini tidak tertinggal seawal tahun 1. Ini satu malapetaka kalau mereka tertinggal seawal tahun 1, kerana realiti di Malaysia memang tak semua pelajar menguasai 3M. Okey. Dan kemudian satu lagi perkara yang saya nak sebut di sini, kita tidak boleh menyediakan satu kurikulum kemudian kita minta penangan daripada guru-guru ikon. Guru-guru ikon ni bagi apa pun tidak ada masalah bagi mereka. Posisi mereka, kedudukan mereka akan memberikan suatu jawapan yang tidak dapat dimanfaatkan. Kerana apa? Kerana elemen-elemen yang ada kepada mereka itu tidak dimiliki oleh sebahagian besar. Berapa kerat sangatlah guru ikon, okey, berbanding dengan guru-guru yang terpaksa melaksanakan kurikulum seluruh negara. Jadi ciri-ciri satu kurikulum silibus yang baik adalah
silibus yang boleh dimodifikasi mengikut lokaliti, tetapi dalam skop yang perlu dicapai. Di situlah peranan guru umpamanya untuk mengajar pelajar-pelajar termasuk berkeperluan khas sekalipun, kerana ada ruang, ada kelonggaran, okey, tidak terlalu padat. Pelajar-pelajar yang advance, pelajar-pelajar yang kita rasakan cemerlang, boleh melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti, okey, pengkayaan, tetapi dalam skop yang sama dengan pelajar-pelajar yang mula dibina asasnya. Okey, jadi itu adalah kurikulum yang terbaik. Tidak perlu satu pendetailan. Okey, katalah satu skop itu perlukan 8 objektif, ke-8 yang kita senaraikan. Sedangkan elemen yang besar yang perlu dicapai maybe adalah 4 elemen saja. Maka kita kemukakan 4 elemen ini. Okey, 4 objektif ini. Maka objektif yang lebih kecil itu bergantung kepada lokaliti untuk guru, sama ada mereka mempunyai murid yang boleh menerima pendetailan yang begitu. Okey, bottom line adalah murid arus perdana boleh menguasai sekurang-kurangnya sesuai dengan potensi mereka. Okey, itu saja yang saya nak sentuh sekarang, sebab banyak isu kecoh ya tentang kurikulum yang makin ditinggikan, dikatakan telah ditanda aras, yang saya tak nampak di mana yang ditanda aras tersebut, sebab national curriculum luar negara tidak sebegitu detail dan tidak sebegitu banyak topik dan tema sebenarnya kurikulum kita. Jadi maksud tanda aras tu saya tak pasti apakah yang sebenarnya telah dilakukan. Okey, itu saja berkongsi sedikit sementara dalam perjalanan ke office. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana jalan clear. Maybe ramai yang telah pun mula bercuti. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, terkasar bahasa, terlajak kata. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik. Okey, berakhir Ramadan dan juga terus kekal sebagai insan yang menyumbang kepada umat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye. Muah.